Alhamdulillah wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala nashkuru wa nastahdi nastaghfiru wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana habibana wa syafi'ana wa uswatina wa qudwatina sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi sayyidina Muhammad ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa nistana bi sunnati ajma'in wa nistana bi sunnati ila yaumiddin. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من لسان يفقهوا أقوالنا اللهم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا فتاح يا عليم يا حفيظ يا بديع يا وهاب يا أرحم الراحمين اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, setinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita sampai pada saat ini. Tuhan yang telah mengurangkan azab dan bala daripada sekalian penyakit yang diberi kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih melemparkan Rahman dan Rahim Allah dalam kehidupan kita. Rahman, apa Rahman? Al-istighna an kulli ma siwah. Allah Taala tu kaya daripada sekalian. Itu maksud Rahman. Bila orang sebut Rahman, Rahman ni apa dia? Al-istighna an kulli ma siwah. Allah Taala kaya daripada sekalian. Apa makna kaya Tuhan? Kaya Tuhan, Tuhan buat tapi dia tak guna, dia tak pakai pun. Allah Ta'ala buat oksigen, Tuhan tak perlukan oksigen pun. Allah Ta'ala buat muka dunia, Allah Ta'ala tak perlukan dunia pun. Itu maksud Allah Ta'ala kaya. Kita kaya setakat kita saja. Maknanya kita ada kereta, orang lain pun payah nak tumpang kereta kita. Maksudnya kaya setakat tu. Duit ringgit poket kita susah nak bagi juga ke orang kan, pasal kita ada keperluan dan kepentingan kita sendiri. Nah, tu Rahman. Ar-Rahman maksudnya al-istighna an kulli ma siwah. Rahman ni Allah Taala kaya daripada sekalian yang ada. Kaya Allah Taala maksudnya Allah Taala buat tapi tak guna, dia tak pakai. Nah, kalau Datuk Guru di pondok dia kata Allah Taala Maha Boreh. Boreh ni bahasa Penang kan? Melaka ada apa boreh? Bahasa Melaka tak ada, tak tahu mana Boreh boleh Borehนะ Boreh ni maknanya pakai ni tak ada had, tak ada limit lah kan. Kalau kad kredit apa dia, had paling bawah sekali American lah. Had lain semua ada limit, American tak ada. Boreh. Rahim al-iftiqar minhu. Rahim ialah Allah Ta'ala itu tempat tumpuan sekalian manusia, dan Allah jualah yang boleh mengeluarkan daripada api neraka. Maknanya Rahim Tuhan ni, Rahim Tuhan ni tak semua orang dapat, melain daripada Allah Ta'ala kasih kepada dia dengan jalan 4. Rahim Tuhan dapat dengan jalan 4. Susah, sakit, susah, sakit, miskin, susah, sakit, miskin, satu lagi saya lupa. Dia semua melalui 4 jalan. Allah Ta'ala bila nak bagi rahim dekat orang tu, Allah Ta'ala bagi dia susah. Susah ni segala segi. Pasal sakit pula, sakit pun segala segi. Pas dia sakit, anak dia sakit, suami isteri dia sakit, tu nak dapat rahim Tuhan. Miskin, dia hidup cara tu. Fakir dengan miskin tak sama. Kalau kata fakir, kebiasaan orang makan RM10, dia makan RM3, fakir. Miskin, kebiasaan orang makan RM10, dia makan RM7, miskin. Jadi kebanyakan kita duduk dalam keadaan miskin. Kalau Malaysia, purata miskin ni pendapatan gaji 3,000 dan ke bawah, miskin. Jadi hari ni Allah Ta'ala masih bagi kat kita dua-dua, satu Rahman, satu Rahim. Kita masih mampu bertahan hidup dan kita keimanan kita kuat. Iman tu apa dia? Iman
Nak tahu iman kuat tak kuat tu al-iman, al-kamalul haq. Iman itu ialah sempurna pada kepercayaan. Hari ni kita sempurna lagi percaya. Baik tu kita ni ada iman. Mana sempurna percaya? Sempurna percaya bahasanya Allah Ta'ala tu masih kasih dan masih sayang kepada kita. Sampai saat ni kita yakin kita boleh mensyurah, boleh semayang. Ada orang keimanan dia turun dah saat ketika ni. Yang keadaan Covid ni dia tak mau kan, SOP lah, apalah. Jadi gangguan bagi dia, maka turunlah keimanan dia. Bila turun keimanan dia, maka bermasalah pula lah pada lain. Kenapa? Tiap-tiap orang masuk syurga itu asbab daripada keimanannya kepada Allah SWT. Keimanannya kepada Allah. Sebab tu mula-mula sekali kita belajar rukun iman dengan rukun Islam. Rukun bahasa Arab, arkan dia pinjam ke bahasa Melayu. Kalau pengkaji bahasa, dia kata bahasa Melayu ni ada 3 patah perkataan yang tak pinjam. Hal ni semua pinjam. Jadi tak mau cerita. Pasal apa tak mau cerita? Malu. Pasal orang malu, pasal orang Melayu. Banyak bahasa semua pinjam. Termasuklah rukun. Rukun tu daripada perkataan al-arkan. Al-arkan la budda. Apa definisi rukun? Rukun tu al-arkan la budda. Rukun ialah perkara yang tidak dapat tidak mesti kena ada. Jadi bila tak ada rukun, maka tidak sahlah benda tu. Maknanya kita kata botol ayak. Rukun bagi botol ayak mesti ada 2. Satu botol, satu ayak. Begitu Islam, rukun bagi Islam, dia ada berapa rukun Islam. Kemudian rukun bagi iman, begitu juga dia ada rukun bagi iman. Sebab tu selalu kita ada ulang ni bukan masalah apa. Ni malam ni pun ulang balik juga kan. Padahal kebanyakan yang kita duk belajar ni bukan belajar. Saya pergi mana-mana pun orang dah ustaz mengajak ada ulang kaji. Semua kita tahu dah. Banyak orang tahu semayang wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, jadi orang baik wajib. Semua orang tahu. Tapi oleh kerana formula kita tak ada, maka jadi susah. Sebab tu ilmu ni kan, man salaka tariqan bi ilman, barang siapa yang selangkah ke arah belajar ilmu, sahalallahu ta'ala salaka tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala telah melemparkan kakinya selangkah menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni peringat balik pasal apa kita duduk dalam majlis yang macam ni. 1 minit duduk di majlis perkongsian ilmu bersamaan dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Kan? Jadi dia kira yang mana? Saya nak abang tak tahu. Lagi dia tanya lah, kalau zaman Covid ni ada tengok tu kira. Sebelum Covid, Tok Guru abang tak kira. Rata-rata guru pergi tanya, boleh tak mengaji online? Tak kira dia tak. Hak yang kira betul-betul, hak main duduk depan dia tak. Hak duduk tengok depan kamera tak kira. Lepas tu masa Covid ni kira agak pasal darurat kod. Tak tahu nak bagi sahih pun tak apa nak sahih, tak apa nak berani. Mana tahu ada lagi manik-manik dia yang tak boleh kita nak ikut, jadi masalah. Pasal hari ni banyak orang zaman kita sungguh-sungguh lawan. Ni zaman berlawan ni, lawan sungguh-sungguh. Bukan lawan sikit-sikit macam mana kita lawan sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh lawan kan? Ni dua-dua boleh dah pergi sembahyang jemaah ni. Dia kata tak tahu Covid dia lawan. Dia tak biak ni surah boleh pergi dah. Hampa ni sampai tak jaga langsung lawan. Tak apa pakai mah ni, pakai pihak hak betul pun lawan, pihak tak betul pun lawan. Hak betul lawan ni. Tak apa, boleh. Pasal apa? Pakai sanitizer, pakai face mask, lawan tak? Hak tak betul pun lawan tak? Hampa ni dah orang kata tak boleh, kerajaan kata tak boleh. Masing-masing ada dalil masing-masing. Kan? Sebab tu kalau kita baca betul-betul hadis ni tuan hak tulis kitab ni sama juga. Peristiwa akhir zaman ni Syekh Fahmi Zamzam ni baru yang meninggal ni hak tulis kitab. Dia tulis kitab peristiwa hadis 40 peristiwa akhir zaman. Saya tak ingat hadis yang ke-38 ke 37 macam tu. Masa ni dia kata Allah Ta'ala akan hantar
pemerintahan yang dipanggil pemerintahan kuku besi. Macam mana maksud pemerintahan kuku besi? Siapa juga yang dipilih menjadi pemimpin, tidak ada pertolongan Allah kepadanya. Siapa juga yang dipilih menjadi pemimpin, tidak sampai pertolongan Allah kepadanya. Tak sampai. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman ni untung pada orang yang qu anfusakum wa alikum nar. Orang yang peringat keluarga dia dengan diri dia, jaga daripada api neraka. Depa tu yang untung. Hak lain tak. Hak lain tak untung. Jadi masa ni nak peringat diri dengan keluarga. Apa amalan mesti kena buat hari-hari, apa benda nak kena peringat keluarga, hak tu ya. Hal lain tak ada. Lain cerita tak ada. Nak. Benar. Hari ni kejutan demi kejutan mai. Saya baru balik umrah. Satu hari waktu Zuhur, keluar waktu Zuhur, saya duduk di kawasan Masjid Nabawi hak lama. Dia ada payung tengah-tengah tu, hak lama dua. Saya tengok kubah. Di atas kubah tu dia ada satu benda 4 segi macam ni. Kalau perasan, atas kubah hijau. Tu saya kata, jangan dengar cerita dongeng. Dia kata apa? Dia kata, ada satu orang ni rindu kat Rasulullah, naik pergi duduk atas kubah tu, mati, tak boleh tanam di atas tu. Bukan. Hak hitam tu lubang. Dia ada 4 segi tu lubang. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal bin Rabah tak mau azan langsung tak mau azan. Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Umar ke, mai panggil dia keluar daripada bumi Madinatul Munawwarah. Gelap bumi Madinatul Munawwarah. Bila siap kubah hijau tu, gelap muka bumi Madinah. Sama macam sebelum tu. Sebelum tu Madinah panggil Yasrib. Yasrib tu maksudnya kota racun. Racun macam mana? Burung lalu sampai Madinah, sampai Yasrib pun jatuh, mati. Bila Nabi mai daripada Sanitul Wada, nak pergi di rumah Kalsum. Tak mana rumah Kalsum? Dekat Masjid Quba, belah kanan rumah Kalsum, dekat Bi'arul Khatam, dekat tempat cincin Nabi jatuh. Hak Nabi senyum tengok Sayyidina Bakar Umar, Sayyidina Osman. Nabi paling malu kat Sayyidina Osman. Walaupun Sayyidina Osman ni orang tak bisa pergi cari kubur dia, Sayyidina Osman. Sebab dia mati, kepala dia tanam di lain, badan dia tanam di lain, Sayyidina Osman. Orang tak pergi cari. Orang pun tak cerita Sayyidina Osman ni. Sayyidina Abu Bakar orang cerita. Oh, Sayyidina Abu Bakar Nabi wafat, dia nak ganti tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar garang, cengih macam mana Sayyidina Umar bila Nabi habaq dekat sahabat suruh samakan sah, Sayyidina Umar bawa keluar pedang. Bila bawa keluar pedang, dia tarik hampir satu sah tu 7 ke 8 tumit putih. Oh, cengih Sayyidina Umar. Lepas tu pula Sayyidina Umar jadi khalifah pula, sungai tak mau bawa keluar air. Sayyidina Umar tulis surat, ambil surat tak cengih tak cengih Sayyidina Umar ni, letak surat dalam sungai bawa keluar air. Sayyidina Osman tenggelam. Keluar pula Sayyidina Ali. Pasal apa? Sayyidina Ali gagah, hebat, berani. Pasal apa? Ganti tempat tidur Rasulullah. Sayyidina Osman ni tak ada jasa dah. Orang tak cerita pasal Sayyidina Osman. Kan? Sayyidina Osman himpun Quran. Sayyidina Osman mula sembahyang tarawih. Sayyidina Osman jadi menantu 2 kali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk rendam kaki di telaga, Sayyidina Osman mai, Nabi tarik tutup betih Nabi. Padahal Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Ali dah. Nabi malu kat Sayyidina Osman. Tapi ada satu kes orang tak cerita, ulama pun tak pergi cerita tentang Sayyidina Osman yang dia mati kepala tanah dileng, badan tanah dileng. Sayyidina Osman dekat Masjid Quba, makam Sayyidina Osman. Begitu makam anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah. Siapa pun tak bercari kan? Lah ni jadi tempat parking kereta. Bawah ada jasad mulia anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang kubur. Nabi sampai di Sanitul Wada, cahaya gelap tu jalan, hilang. Barulah bubuh nama Madinatul Munawwarah. Saya nak cerita Kubah ni tadi. Kubah ni, saya duk teringat hari ni Covid tak pi. Tapi Arab Saudi hebat.
hebat apa Saudi, ada satu doktor perempuan. Ni kawan saya cerita. Satu doktor perempuan duduk di Dubai, orang Malaysia. Kerajaan Saudi dah beli dah berapa juta tak tahu. Buat main di Arab Saudi. Pasal kepala otak dah. Dia duduk di Arab Saudi, sampailah ni Saudi 5 kes ya. Tiap-tiap hari 5 kes, 6 kes COVID. Saya tanya mereka, kenapa kerajaan Malaysia nak tak beli dah? Bawa balik main di Malaysia. Terlampau mahal. Otak dia terlampau mahal. Orang Malaysia. Lah ni ada di Saudi. Perempuan. Umur 30-an. Tak kahwin ni. Saya ajak mereka pergi. Nak mengurat, mereka tak bawa. Tidak, saya boleh bawa balik. Lah ni di Saudi semua teknologi Malaysia. Dulu crane hak duk buat Masjidil Haram tu Bin Laden. Bin Laden ni orang sana. Lah ni tak. Ada satu Pak Long tu orang Malaysia. Dia merajuk dengan Najib, dia lari piduk di Saudi, dia tak mau balik dah. Kerajaan Saudi beli kepala otak dia, dia tak boleh cakap Arab. Kerajaan Saudi beli dia, bagi satu translator dekat dia, duk bawa dia. Lah ni renovation Masjidil Haram ni semua pakai akai dia. Orang Malaysia ni hebat tak hebat terah tu. Nak ada semua keluar dari Malaysia. Pasal terlampau mahal akai dia, terlampau mahal. Nah. Baik. Patah balik cerita Kubah ni. Nak? Kubah tu pada zaman Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ajma'in. Masa tu gelap bumi Madinah lepas pada kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelap Madinah. Bila gelap semua orang tanya, pasal apa Madinah ni gelap? Pasal apa Madinah ni gelap? Sampai semua orang keluar daripada kota Madinah. Tak ada Munawwarah dah. Tinggal kota ya. Madinah tu Madian tu maksud dia kota. Madinatul Munawwarah kota yang mengeluarkan cahaya. Bila Nabi mai, Madinah tu keluar cahaya. Jadi bila Nabi wafat, hilang cahaya tu. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bagi tahu dekat sahabat, dia kata tidak ada cahaya yang sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat tebuk lubang di atas. Sebab tu kubah hijau tu ada lubang. Lubang tu terus sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama tebuk saja lubang tu, keluar balik cahaya di kota Madinatul Munawwarah. Baliklah siapa dia? Sayyidina Bilal bin Rabah jumpa dengan Hasan dan Husain, cucu Nabi. Mereka ni yang minta kepada Sayyidina Bilal untuk Sayyidina Bilal azan. Azan kali yang pertama sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh azan dah, dia turun. Lepas tu baru dia boleh azan balik, baru keluar cahaya balik kota Madinatul Munawwarah. Nak abang kata apabila mana cahaya tak sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap benda tu jadi gelap. Sama agak dengan kita hari ni, apabila mana kurangnya selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sakit pun tak mau pi. Kita patah balik asbab, kita kias kepada tu kerana tidak ada cahaya yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan. Dan ni baru kodok pelan mula ni. Kodok pelan mula. Kadang-kadang minta kat Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, aku bagilah, ya Allah. Kan? Kalau nak jadi penyakit tu keluar daripada masjid, minta apa? Pasal fitnah di masjid ni kuat. Masjid dengan surah fitnah cukup kuat. Seorang kena ya, dia hantar WhatsApp teman nak relay telefon. Kan? Yang kena di Kelang ni pun tak bunyi apa pun. Oh, kena di masjid kan disuruh. Kan? Saya tak berani cakap banyak-banyak pasal apa? Saya kira dia baru tahu lah. Hang Ustaz, kan? Hang kerja hak tu. Bila hang tak ceramah, hang nak cari makan kat mana? Pasal tu nak minta kat Tuhan kata, bukan. Tu pun satu masalah orang nak sebut tu kan. Kan? Tak kan? Bila Allah Ta'ala bagi tahu di antara ibadah yang pertama kali, yang Allah Ta'ala paling sayang manusia ni, ibadah sembahyang. Sembahyang berjemaah. Kan? Jadi tiap-tiap tempat yang ada solat berjemaah, yang tak putus sembahyang berjemaah, rezeki dia tak putus, kebaikan dia tak putus, kerahmatan dia tak putus. Kan? Jadi nak usaha yang tu susah. Bila ujian mai pula besar ujian tu, COVID ni. Tapi walau macam mana pun, tiap-tiap penyakit yang mai dalam Islam, tiap-tiap penyakit yang kuat itu melanda hanya sebatas 2 tahun. Dalam Islam penyakit besar macam mana pun hanya sebatas 2 tahun. Kemudian dia akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tinggal kita lagi, tu nak tengok kan. Nak usaha mai ke tak usaha mai. Insya-Allah lepas ni mula-mula mai dah. Kan, cuma orang rasa takut sikit tu kan masalah apa. Ada lagi yang kena dan sebagainya.
Jadi mudah-mudahan kita Allah Ta'ala jaga. Nak usaha balik pasal apa? Ilmu ni penting. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia apa kena ada ilmu, nak akhirat apa kena ada ilmu, nak dunia dengan akhirat dua-dua kena ada ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nak habis dah kitab ni nak dah. Tapi tak ingat tahu mana. Dia duk tahan. Tak boleh habis. Kau tak apa dah tengok. Itu tinggalkan dua perkara. Nak tak habis. Kerjakan 4 perkara. Tinggalkan 4 perkara. Surat 61. Habis 61. 67 pun tanda kat ni. 67 ya Rabbi. Ya, kitab tu dia ikut ramai, dia main dia tanda dulu. 71 72. Kitab mana tanda paling banyak, dia tu main paling banyak Maknanya dia masih dalam nasihat ke-23. Tinggalkan 4 perkara. Kan? Lagi 2 nasihat nak habis Ulang tak apa no? Ulang kira ke panjang lagi. Dia kira nak habis dah kitab ni pun. Saya ulang apa yang saya ingat. Yang saya ingat saya melas tu. Sebelum ni dia bagi tahu dekat kita bahawasanya satu orang yang berjaya ialah orang yang berjaya mengawal dirinya daripada nafsunya. Yang tu. Kita baca yang tu, tajuk tu. Kan? Tapi ni dia cerita tentang tinggalkan 4 perkara. Tinggalkan 4 perkara tu maknanya apabila mana perkara yang kedua dia bagi tahu dekat kita apabila mana kamu diminta untuk memberi nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca tentang perkara yang kedua no. Perkara yang kedua. Hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat. Tentu. Wa qala musannif wa qala muallif rahimahullah taala nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhi fid darain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perkara yang kedua. Kau surat 69. Ni kitab tak sama. Untuk imam semua 69. Perkara yang kedua. Saya ambil tanda tulis. Tapi laju sikit Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang kedua. Perkara yang pertama dia suruh kita tinggal pada janganlah kamu berbantah. Meskipun kamu berada di pihak yang benar. Perkara yang pertama dia kata dia suruh kita tinggal janganlah kamu berbantah meskipun kamu berada di pihak yang benar. Tak usah duk lawan orang, tak usah duk bantah orang, tak usah duk berkelahi dia abang walaupun kita berada di pihak yang benar. Tu dia punya Dia punya ringkasan dia daripada perkara yang pertama yang kita kena tinggal. Dia nak suruh kita tinggal 4 perkara. Dia suruh kita tinggal 4 perkara. Bila kita dah belajar yang lepas-lepas tu banyak, kan? Walaupun kita belajar banyak, dia nak bagi tahu dekat kita bahasanya ada 4 perkara yang perlu kita tinggal. Pertama, janganlah kamu berbantah walaupun kamu berada di pihak yang benar. Tak payah bergaduh walaupun kita berada di pihak yang benar. Kenapa? Karena bergaduh ni hanya mengundang perasaan menang dan menang. Bila menang dan menang tu adalah sifat ahli neraka. Sebelum ni kita dah ulang banyak kali sifat ahli neraka tu nak senang, nak menang, nak kenyang. Bila kita di pihak yang betul tapi kita nak lawan juga, kita akan nak menang. Bila kita nak menang, kita jatuh juga dalam sifat ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lawan sampailah Allah Subhanahu Wa Taala memberi petunjuk, meletakkan yang benar tu di hadapan. Allah Ta'ala yang memberikan. Kita di pihak orang mukmin ni sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita tahu bahasanya benda tu kita tak salah, khalas habis.
Wa qala musannif rahimahullahu taala, hendaklah engkau merasa takut bila menjadi seorang yang suka memberi nasihat. Ad-din an-nasihat, agama tu adalah nasihat atau memperingatkan orang lain. Ni dia kata kat siapa? Dia kata kat saya. Kan? Kita ni kena rasa takut. Dia kata apabila mana kita ni satu orang yang memberi nasihat dan memperingatkan orang lain. Kerana pekerjaan ini banyak mengandungi penyakit. Pasal bila nasihat orang ni banyak mengandungi penyakit. Siapa yang duduk dah dengan saya, dia tahu. Macam mana kata duduk dah dengan saya, dia tahu. Kita ni bila kita nasihat kat orang, Allah Ta'ala akan buka satu kelemahan kita. Satu nasihat, satu kelemahan. Satu nasihat, satu kelemahan. Kita akan kata kat orang, hampa tu lah, aku duk pesan dah, kena semayang awal, kena semayang awal. Bila kita habaq saja macam tu, Allah Ta'ala buka satu lubang kelemahan kita. Esok kita semayang lambat. Tu yang kata pekerjaan cakap ni, dia penyakit dia banyak. Sebab tu bila kita boleh buat, kita diam-diam sudah. Kita boleh buat, kita boleh buat amalan, kita boleh semayang, kita boleh zikir, kita boleh puasa apa semua. Kita boleh buat, kita diam sudah. Jangan bila kita boleh buat, dia main tu dia panggil apa? Dia panggil ujub. Ujub ni apa? Dia terkejut diri dia sendiri. Aku boleh buat. Lepas dia cakap kat orang, dia bagi nasihat kat orang. Tuan-tuan, hampa kena tahu bahasanya hampa kena semayang awal. Pak kata lagu tu, satu lubang Allah Ta'ala buka, esok dia semayang lambat. Dia semayang lambat tu dalam dua keadaan. Pertama, sama ada dia semayang lambat tu Allah nak kifarah, Allah nak tunjuk atas diri dia, dia terkejut sendiri. Aku hari ni semayang lambat lah, kemarin aku kata kat orang. Itu masih yang besar kasih sayang Allah. Ataupun Allah buka tu tunjuk ke semua orang. Tunjuk ke orang yang dia ajak tu. Tunjuk ke orang yang dia nasihat tu. Kenapa? Kifarah Allah yang besar di atas diri dia. Jadi risau ni kenapa? Kerana bila nasihat orang ni banyak mengandungi penyakit. Penyakit ni kira teruk lagi pada kenciman ni. Kecuali, ada kecuali. Bila engkau sudah dapat mengamalkan. Apa maksud mengamalkan? Maksud mengamalkan ni apabila mana telah selesai akan tempoh edahnya. Tempoh edah ni bila? Kalau duduk di pondok 40 hari, lepas 40 hari 70 hari, lepas 70 hari 100 hari. Ni tempoh-tempoh edah, tempoh amal. Pasal apa 40 hari? Pasal apa 60 hari? Lillahi ma fis sama wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Wa ma bainahuma, yang telah dicipta Allah tu sittati ayyam, selama 60 hari. Sebab tu tiap satu amalan yang sampai 60 hari kita kuat, kita sembang dengan orang pun kita boleh buat lagi. Tapi kalau bawah pada 60 hari ataupun 40 hari jangan sembang dengan orang. Sebab tu bila masuk pondok kurang daripada 40 hari dia tak pergi balik. Duduk di pondok. Tapi bila lebih pada 40 hari, balik rumah pun dia nak cari kat sembahyang jemaah. Pasal apa? Dah ada benih dalam hati. Wa ma bainahuma fi sittati ayyam. 60 ke 40 ke 60 hari. Jadi kalau nak cakap kat orang, nak nasihat kat orang, pastikan amalan tu kita dah lebih pada 60 hari. Kalau korang pada tu dia ada gear reverse lagi ya. Dia baru jemaah seminggu, dia rasa syok, dia nanti dia habaq kat orang. Hampa tak main jemaah, yang aku lah ni duk main surah lah, hampa tak main. Hari ni dia kata esok dia tak boleh main lah. Kerana mengandungi akan banyak penyakit. Kecuali bila engkau sudah dapat mengamalkan dengan apa yang engkau katakan, maka tidak mengapa engkau menasihati orang lain. Bila dah boleh amal, barulah tak apa menasihati orang lain. Dan hendaklah engkau fikirkan pada apa yang pernah dikatakan kepada Nabi Isa AS. Siapa yang kata? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibna Maryam iz nafsaka fa in ta'asta fa izin nas wa illa fastahi min rabbik. Wahai anak Maryam. Nabi Isa ni ya ibna Maryam. Pasal apa? Pasal Nabi Isa tidak ada ayah. Yang ni pun banyak ulama selisih pendapat, termasuklah ada satu masalah juga yang jadi di jalan Terubuk ke jalan apa belah tu dekat Astana tu, Terubuk bukan? Senangin ke apa?
Siakak Langkawi. Kan? Jadi dia kata satu orang ni dia tak sembahyang langsung. Dia tak sembahyang langsung, lepas tu kitab-kitab pun dia tak baca, dia cuma baca tafsir saja. Jadi dia bagi tahu, dia kata cerita dalam Quran ni simbolik saja. Bila dia kata simbolik saja, dia kata sebenarnya Allah Ta'ala saja nak habaq ya kata Nabi Isa tu tak ada ayah, padahal Nabi Isa tu ada ayah tapi disembunyikan oleh Allah. Tapi dalam syarah-syarah yang hebat kan, kalau kita tengok tafsir syarah Qurtubi yang tak pernah ditolak mana-mana ulama, tetap berpendapat bahawasanya Allah yang meniupkan roh dan Allah Ta'ala yang memelihara Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi kita berpegang kepada apa? Nabi Isa ni tak tahu ayah dia siapa. Tapi Allah yang meniupkan roh. Kita Ahlussunnah wal Jamaah kena pegang kat situ. Dalam syarah Qurtubi dia kata macam tu. Saya pergi ikut esok ni pergi terjumpa dengan mereka, sembang dengan mereka. Dia akan kata macam tu. Satu lagi dia spleen fakta, dia kata macam ni. Dia kata qada dengan qadar ni Allah Ta'ala tulis dah. Semua orang setuju. Sebab kita beriman kepada qada dan qadar kan. Jadi bila dah ada semua tu, maknanya nama kita ni semua sudah ditulis di dalam syurga ataupun neraka. Jadi dia kata mai atas dunia ni hiduplah macam mana pun tak apa. Tempat dunia ni dia kata Allah Ta'ala nak bagi kita berehat-rehat, melencong ya. Balik di sana nasib hang lah. Ada kira macam tu. Nanti kalau jumpa kat sebelah situ ada yang dia sembang macam tu. Jadi hati-hati kan. Allah Ta'ala buat mai kita di dunia ni, semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Mai pasal apa? Nak ibadah. Nak merebut masuk dalam syurga. Dan tiap-tiap takdir itu boleh berubah dengan doa. Itu siapa kata? Sayyidina Ali kata. Kalau Allah Ta'ala kata besok kita nak accident, tapi malam ni kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala boleh ubah. Begitu sahabat mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni tak puas lagi hidup di dunia, dosa aku banyak. Lepas tu Nabi kata macam mana? Rasulullah, macam mana aku nak bagi panjang umur? Nabi kata balik bahagiakan orang tua kamu. Sampai sahabat lain mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada mereka, Nabi kata apa? Dia telah dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah 1 tahun lagi. Kenapa? Dia telah bahagiakan kedua orang tua. Jadi rahsia panjang umur yang Nabi pecah pada kita, tiap orang yang jaga mak ataupun ayah dia dengan baik, Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia setahun demi setahun demi setahun, bergantung kepada keredaan mak ayah dia pada dia. Maknanya takdir tu boleh berubah. Sebab tu qada dengan qadar ni, qada ada qada mubrah, ada qada muallaq. Qadar ni takdir pelaksanaan Allah. Takdir pun ada 4 fardu takdir. Takdir qadim, takdir hadis, takdir awal dengan takdir zaman 4. Sebelum ni kita dah cerita dah semua tu. Maknanya semua boleh berubah dengan doa. Kita doa, Allah Ta'ala akan ubah insya-Allah. Aku esok jumpa. Wahai anak Maryam, nasihatilah dirimu. Dan apabila engkau telah mengamalkan dengan nasihatmu, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Nabi Isa ni, Allah Ta'ala sebut kat dia, nasihatilah dirimu. Allah Ta'ala suruh dia nasihat diri dia sendiri dulu. Dan apabila engkau telah mengamalkan dengan isi nasihatmu, bila dah boleh buat sendiri, atas diri sendiri apa yang kita beritahu dekat orang, barulah engkau layak memberi nasihat kepada orang lain. Barulah layak kita nak bercerita dekat orang lain. Ni utama pada siapa? Kepada pemimpin, ayah, ustaz, tok guru, semua ni amaran Allah ni bukan kena kepada Nabi Isa, tak kepada kita. Jikalau tidak, maka hendaklah engkau malu terhadap Tuhanmu. Kalau kami geng-geng ustaz ni lagi ni lah, selalu pergi masjid dengan surau, ustaz kata apa? Dia kata gini, tuan-tuan sedekahlah. Sedekahlah tuan-tuan. Dalam masa yang sama, kami-kami ni terlupa nak sedekah. Pasal balik suruh orang. Sebab tu latihan tu perlu berlaku di atas diri sendiri dulu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kadang-kadang izzah dalam hati. Kita rasa orang tu cakap, bila orang tu cakap kita rasa nak sedekah.
Ada setengah orang dia duk cakap kita tak rasa nak sedekah. Pasal apa? Pasal dia cakap dengan roh dia dah pernah buat. Dia dah pernah buat. Ada setengah orang dia cakap ya tapi dia tak buat. Nak kan? Kadang-kadang rasa malu juga. Saya ingat satu masa tu ceramah Maulidur Rasul, sana Maulidur Rasul, sini Maulidur Rasul, keluar kawan-kawan pergi ceramah. Forum. Kan? Duk atas pentas Rasulullah, sunnah Rasulullah. Masuk belayak, dia bergencim diri, kita bergencim diri. Tak ada Rasulullah. Maknanya di sini dia nak kata apa? Jika begitu, hendaklah engkau malu kepada Tuhanmu. Kena malu kat Tuhan. Pasal apa? Kita pun tak sempurna. Nah, sebab tuan-tuan, perkongsian ni kita bincang ni malam ni, bukan mengajak. Nah, bukan mengajak, tak, kita bincang supaya apa? Esok kita boleh buat ni. Nah, wa qala musannif rahimahullah taala. Habis masalah. Tetapi apabila keadaan memaksa engkau menjadi penasihat, ada pula keadaan memaksa. Apabila keadaan memaksa engkau menjadi penasihat, maka hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada dua perkara. Yang ni penting. Sekali kita akan cari tempat break di antara dua ni. Apabila mana kita ni orang suruh juga kita bagi nasihat, terpaksa juga kita bagi nasihat, maka kita kena jaga dua perkara. Okey, kan? Sebab apa? Hakun muslim ala muslim khamsan. Setengah ada dua hadis. Satu hadis dia kata hakun muslim ala muslim khamsan, satu hadis dia kata hakun muslim ala muslim sitan. Hak orang Islam atas orang Islam yang lain, ada hadis kata 6, ada hadis kata 5. Okey, apa hak orang Islam atas orang Islam yang lain? Pertama, afsus salam, bila jumpa bagi salam. Kalau jumpa tak bagi salam, sampai di padang mahsyar besok dia akan tanya, dulu hang duk jumpa aku tapi hang tak bagi salam, dia minta pahala. Yang kedua, apa dia? Doa bila bersin. Bila bersin, dia sebut alhamdulillah, wajib kita doa kat dia, ya rahmkallah. Tak doa, esok balik di padang mahsyar dia minta pahala. Doa. Yang ketiga, memenuhi walimatul urus, kenuri. Kalau seandainya tak ada masalah apa, tiba-tiba dia tak pergi kenuri tu, esok sampai di padang mahsyar, dia tanya saja pasal apa tak main kenuri, kita tak boleh jawab, kena bagi pahala kat dia di padang mahsyar. Yang keempat, ziarah bila sakit. Yang ni selalu duduk tagak. Ni tuan-tuan semua tahu aku, ada yang tak tahu. Kata Pak Ngah pergi operation apa, angin, dia pergi tengok Pak Ngah, dia kata lemah ustaz, lemah. Baiklah ni kita tak apa nak boleh pergi dalam keadaan Covid dan sebagainya, sekurang-kurangnya hantar satu WhatsApp beda pelepas. Pak Ngah macam mana, sihat ke apakah? Malaikat nanti catat, ya Allah kita aku dah ada dia tak boleh pergi tapi dia hantar WhatsApp. Kadang-kadang orang pun risau nak pergi kan, saat lagi pergi dia jadi apa kalau gimana. Baik, ziarah bila sakit. Yang masalah dia apa dia? Masalah dia gini, dia bertagak. Duduk tahu lah kawan tu. Duduk demam ada di rumah. Tak pergi tengok ni. Dengar 2 hari, seminggu dah demam, bawa mana? Dia bawa pergi hospital Seberang Jaya. Tak apa lah, tengok lah. Tak ada apa, esok pagi pergi. Esok pagi pun tak pergi kak. Dia faham, tak ada dah. Dia bawa pergi Kuala Lumpur. Allah, makin jauh pula dah. Nak pergi jalan Kuala Lumpur. Tak apa, dia kata minggu depan dah mesyuarat boleh pergi di Kuala Lumpur. Dia kata tak ada, minggu depan tak tahu Pak Long tu pun balik mati. Dia kata apa? Allah, yang dia pun pergi mati. Buat apa hang tunggulah Sat, aku nak tengok. Dia suruh kawan tu tunggu dia. Kawan yang sakit tu dia suruh tunggu. Yang tu dia kena jawab. Ziarah bila sakit. Yang kelima, mengiringi kematian. Iring kematian. Sekurang-kurangnya pergi tengok di rumah dengan satu kulhu. Mengiringi kematian. Yang keenam, apa dia? Memberi nasihat bila diminta nasihat. Dia nak cerita yang keenam ni. Kalau orang tu minta nasihat dekat kita, kita kena bagi nasihat kat dia. Pasal apa? Pasal dia, di sana dia ada satu keyakinan bahawasanya kita boleh bagi nasihat kat dia. Walaupun dia nampak kita tak apa nak sihat. Kan? Kalau lagu saya, orang tahu dah kata sihat. Betul tak Mami? Tengok badan bentar. Kemarin semalam tak ada pasal-pasal naik timbang tengok 92 kilo. 92. Tapi tak apa risau Pasal tak cukup 100.
Dulu 104 kilo. Kan? Tu tak Munir? Ha? Munir ada 100? Ha? Tak abang. Ha? Ya? Beri nasihat apabila mana dia minta nasihat. Bila tak bagi, 6 perkara ni tak bagi, dia tunggu di padang mahsyar. Sebab tu ulama bagi tahu apa? Hari-hari mesti istighfar 100 kali. Istighfar yang pendek pun tak apa dah. Pasal apa? Satu istighfar Allah Ta'ala pun 70 dosa. Kita istighfar 100. Katalah hari tu kita pakai dekat 50 ya. Ada baki lagi 50 istighfar kita tu. Baki tu nak pakai di mana? Padang mahsyar. Noh, nak main minta. Ni hak 6 ni tadi nak main minta ni, nak bagi hak baki tu kat dia. Lepas tu buat syak di atas ni. Paling tidak sehari 100 kali istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 100 kali. Naik motor ke, naik kereta ke, naik apa ke, nak buat masa bangkit tidur ke, nak buat masa nak tidur ke, nak buat masa apa, tapi tak kira mesti selesai sehari 100 kali mesti habis astaghfirullahalazim. Pasal apa? Mungkin kita tak guna untuk diri kita, tapi hak duk ada ni duk tunggu nak minta di padang mahsyar. Hak kita tak pergi kenuri dia, hak dia mati kita tak pergi tengok, hak dia sakit kita tak ambil suar muka sampai dia mati, hak dia bersin kita tak doa, kita pun tak tahu nak doa, hak yang dia jumpa dengan dia bagi salam pun tak. Kadang-kadang salam ni pun dia jadi relax, apa tak ada apa. Padahal bukan susah pun. Dia duk jurai bunga-bunga kat depan rumah, kita naik motor. Dia tak bunyi Assalamualaikum lah. Kot dia slow betul tak faham tak? Dia pun tak faham, kita pun tak faham kata apa, dia pun tak gitu kami. Habis tak naik basikal dengan Kak Ji, salam tak? Dia tanya tak naik basikal dengan Kak Ji. Han tanya apa orang punya suka nak naik basikal kan nak naik kuda. Dia jadi masalah tu. Kan? Dia nanti pusing kot lain, tapi dia tinggal tu. Badan, macam mana hotel buka dah? Tak, dia pergi tanya hotel buat apa? Ni orang nak kerja. Orang nak kerja kot lain pula. Ada dia cari masalah kot lain. Baik. Jadi dia kata tetapi apabila mana keadaan memaksa, lain macam orang sejuk lah ni noh. Depa ni kulit apa dah kot ni? Kan ni ekor kipas bagi belah ni ekor ni. Patut pun. Tetapi apabila keadaan memaksa, hendaklah engkau menjauhkan dirimu daripada 2 perkara. Apa dia 2 perkara kena jauh? Yang pertama, jangan engkau suka menggunakan bahasa yang payah-payah dalam perkataanmu. Nak nasihat orang ni, terus duk pakai bahasa bunga-bunga, duk pusing kot tu, pusing, tak mau. Tapi dulu-dulu orang mengaji kot tu bahasa dah. Jangan kalau kita berwatak ayam bertelur sebiji tak mampu diam, nasi basi lebih bernilai daripada intan berlian segenggam. Jangan sampai jatuh tersungkur tenggelam. Kamu dengan Tuhan ibarat kucing, ibarat tikus mengintai kucing. Jadi orang susah nak faham. Nak nasihat abang tu ya. Jangan pakai bahasa susah-susah. Sekali dia balik duduk fikir, macam mana aku nak jadi tikus? Macam mana nak jadi kucing? Kan? Kucing tu dia biasa jadi harimau. Tahu cerita? Saya sembang dengan satu kawan, sama-sama ustaz. Dia cengih. Saya kata dia menikah, dia baru menikah. Nama Halim, Ustaz Halim. Dia cengih, orang besar-besar dah saya. Saya kata kat dia, tak, hang tahu ah. Dia kata apa dah? Kucing tu dulu dia biasa jadi harimau, tapi lah dia jadi kucing. Ada siapa boleh tahu cerita tu? Bami tahu? Jawapan dia jadi harimau sebelum dia menikah. Dan dah menikah dan dia jadi kucing. Yang saya kata tu, dulu kuliah satu malam dia boleh pergi sampai 3 kuliah. Kira harimau pergi sana pang. Lepas nikah seminggu 3 kuliah.
Bukan kucing biasa ni. Bukan kucing biasa. Dia jadi kucing Siam. Hak jenis tinok terkangkang tu di rumah. Bergerak pun tak mau dah. Tu cerita kucing kan. Biasa jadi rimau. No? Tahu ni. Tapi tak apalah, munir nanti abang atas saya tak pono mati. Saya ingat hari ni. Qala musannif rahimahullah taala. Jangan menggunakan perkataan yang payah-payah seperti engkau suka menggunakan bahasa ibarat-ibarat dan isyarat-isyarat ahli sufi dan bahasa-bahasa mereka yang indah, kerana Allah Subhanahu wa taala itu benci pada orang yang memaksa-maksa dirinya. Kan kita duk pikir dia tak boleh nak terlepas fikir dalam kepala otak kita. Nah. Orang yang suka memaksa dirinya itu selalunya ia melampaui batas. Bila duk fikir dia tak lepas api, dia nak buat benda yang belik-belik. Di mana hal ini menunjukkan atas batin yang rosak dan hati yang lupa. Batin jadi rosak pasal dia duk fikir benda yang belik-belik. Hati dia jadi rosak, dia tak mau sembahyang, dia duk fikir. Bila dia kena sepatah tu, dulu di Kedah ada satu orang tua, nama dia Tok Syekh Harun Retapi dia panggil. Tok Syekh Harun Retapi ni dia memang ahli sufi yang tinggi. Tinggi ni kita pergi mengaji kita tak faham. Kalau kita tak ada apa kita tak faham. Pergi mengaji 3 minggu tapi ilmu yang dia bagi tu boleh pakai 300 tahun. Minggu yang pertama pergi mengaji, Tok Syekh Harun dia buat macam mana? Dia tak pakai kepiah apa. Tok Syekh Harun ni baju pun tak pakai, dia pakai kain pelekat ya. Kepiah tak pakai, kepala dia botak macam cekelat hek, muka dia macam Samad Said. Pergi mengaji, dia pegang kepala bab tu. Jadi dia tanya anak murid dia, faham dah? Anak murid senyap. Tak apa, dia kata pergi balik ya. Hak tu yang mengaji. Main esok pun seminggu. Masuk minggu yang kedua, nak pergi rumah dia, dia buat macam tu. Lagu tu pula. Seminggu kah. Pergi minggu yang ketiga, dia pegang janggut buat tu. Ya. Satu kawan kata pi bodoh, dia kata balik bangang. Jadi kalau kita tak sampai level tu, tu siapa mengaji tu Dan kalau orang minta nasihat tu, siapa bagi nasihat betul-betul tu. Padahal kita pun tak faham. Sampailah jumpa satu orang tok guru pula, nama tuan guru Syekh Mahmud Mahzub, duduk di Batu Lima Sik. Sampai jumpa tok guru kan, kami pergi jumpa Tok Syekh Harun, Tok Syekh Harun buat lagu tu. Dia gelak. Oh, dia kata hampa boleh pakai 300 tahun ni tak ilmu tu. Apa pula? Dia kata, nama dia kata, nak buat apa buat atas dunia ni, jangan ingat benda lain selain daripada Allah. Pasal dia duduk gosok kepala. Jahat macam mana pun, dulu makan benda haram banyak mana pun, duk buat dosa banyak mana pun, jangan ingat selain daripada Allah. Pasal apa dia kata kita buat benda haram tu? Pasal kita ni kalah dengan dosa. Masa tu kita kalah dengan syaitan, kita buat dosa. Masa tu kita tak ingat dekat Allah. Jangan ingat dia kita selain daripada Allah. Satu. Bila dah kita tak ada ingat lain selain daripada Allah, jangan buat dosa dah. Apa saja dosa yang terlintas nak buat, jangan buat. Tolak. Doa. Yang ketiga, tidak ada jalan yang lebih selamat melainkan jalan mengikut sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Lagi susah ngaji cara tu. Dia duk utau-utau tangan tu ya. Jadi pi 5-6 orang pergi jumpa arwah Tok Syekh Harun Retapi. Yang gelak Tok Syekh Harun Retapi ni, pasal dia kalau dia tunjuk Retapi tu berhenti Retapi, tak berjalan. Sama agak dengan arwah Tuan Guru Haji Saad Mogoi. Haji Saad Mogoi ni muka dia macam hantu, mata tajam tu, kuning tebal. Tuan Guru Saad Mogoi, dia naik bas Tuan Guru Saad Mogoi ni di Bukit Lada di Kedah. Dia naik bas, dia abang kat driver. Dia kata, berhenti ya, saya nak sembahyang. Driver berhenti. Driver bas berhenti.
Jadi dia kata, tak apalah, jalan lah, tak usah tunggu saya. Dia semayang. Dia semayang. Bah tu duduk pusing kat tu. Pusing jalan tu. Pusing jalan tu. Sampailah dia habis semayang, keluar pada masjid. Dia tahan bah. Tahan bah, naik bah. Dia tanya bah tu, awak tak jalan? Dia kata, saya tak jumpa jalan. Dia kata, macam mana? Arwah Tok Guru sangat mogoi. Lepas tu driver bas tu semayang sampai mati. Hak yang tak bisa semayang langsung tu semayang sampai mati. Kenapa? Kerana bas ni tak jumpa jalan, nak jalan, duduk pusing kat tu ya. Tok Guru saat mogoi turun semayang zuhur. Baik, dia kata kita jangan guna bahasa yang teruk-teruk ni. Dan makna tazkir itu, zakara yazkuru zikran fahuwa zakirun, uzkur la tazkur. Tazkir tu makna apa? Memberi peringatan. Dan makna tazkir itu ialah memberi peringatan, iaitu bahawa mengingatkan oleh seorang hamba akan siksa di akhirat. Yang ni yang pertama. Bila kita nak bagi nasihat kat orang, ataupun kita nak bagi nasihat kat diri kita sendiri, pertama sekali isi nasihat yang kena ada tu apa dia? Isi nasihat yang kena ada tu menakutkan diri kita apa yang kita akan terima di akhirat. Kita semua tahu tak ada orang yang berzina dengan mak dia sendiri. Tak ada orang yang bunuh orang Islam. Tak ada orang yang katuk kepala dia sampai pecah. Semua orang tak tahu. Padahal dosa tu ada. Orang yang tak sembahyang subuh, tak bangun sembahyang subuh, sama macam dia berzina dengan mak dia sendiri. Orang yang tak sembahyang zuhur, dosa dia sama macam dia dah bunuh ribuan orang Islam. Kita bila nak bagi nasihat, yang ni yang kita nak kena ingat dulu apa dia? Nak kena takutkan diri kita siksa di akhirat. Bila kita buat ni, apa nak jadi lepas ni? Saya selalu kalau sembang pun saya akan cerita tu apa yang akan jadi bila benda ni kita buat, apa yang akan jadi akibat dia yang nak jadi di akhirat. Satu. Dan ia melihat pula keadaan taksir yang ada pada dirinya pada perkhidmatannya terhadap Tuhannya. Tengok keseluruhan diri tu, apa yang kita khidmat pada Tuhan. Dan ia memikirkan pada umur yang telah dilalui, yang telah banyak terbuang tanpa faedah, dan dia memikirkan pula masa depan yang penuh dengan dugaan yang mesti dilaluinya, dan ia merasa bimbang dengan keselamatan iman yang ada dalam dirinya. Tu di situ dah ada 4 dah. Pertama, bila nak nasihat kena tengok apa? Nak nasihat apa? Nak macam mana nak bagi kita ni takut akan azab Allah. Tuan-tuan, nak habaq, kadang-kadang benda tu kita rasa kecil, tapi azab dia Allah Ta'ala bagi kuat. Okey, paling kurang kita ingat macam ni. Orang yang masuk dalam kubur, dia akan dapat 2 benda. Semua ulama sepakat. Orang yang mati masuk dalam kubur, dia dapat 2 benda. Pertama, dia akan dapat himpitan kubur. Yang ni semua tak ada orang boleh lari. Kubur akan himpit dia. Pasal apa? Pasal atas dunia ni tak ada orang yang dia tak sombong. Macam angkat tangan tengok, Ustaz, saya tak bisa sombong atas dunia ni. Ada hari kita rasa kita sega, ada hari kita rasa kita lawa, ada hari kita rasa kita kaya, ada hari kita rasa kita lebih daripada orang. Hari tu kita akan sombong. Sedang bumi sebut apa? Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda lam tablughul jibala tula. Jalan sombong atas muka dunia, pak masuk dalam kubur, dia akan kepit sampai tulang rangka bertemu. Sebab tu tak ada orang boleh lari daripada azab yang pertama yang akan dapat, himpitan kubur. Siapa pun tak boleh lari. Ulama semua sepakat. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan tengok orang alim-alim, dia last sekali sujud, dia sujud lama. Sujud lama tu hati dia tu dia nak letak di atas tanah tu supaya apa? Supaya Allah Ta'ala bagi tahu dekat bumi, ampun dosa dia, jangan himpit dia. Kerana ada satu masa dia bisa sombong atas dunia pasal dia seorang ayah, dia bisa sombong pasal dia seorang bos, dia bisa sombong pasal dia seorang ustaz, dia bisa sombong pasal dia satu orang kaya. Satu. Yang kedua, orang masuk dalam kubur yang tak boleh lari daripada siksa kubur. Kecuali dia special di sisi Allah. Dia meninggal di Madinah, simpan di Madinah, ataupun disimpan di Mekah, walaupun sat di kubur Baqi', ataupun simpan di
bakit di Madinah ataupun simpan di Mekah, ataupun dia meninggal hari Jumaat, ataupun dia meninggal bulan Ramadan, dia rehat lah tak kena bukui, tapi habis bulan puasa dia kena bukui. Tapi dia meninggal kerana kehebatan hari Jumaat, tak kena. Yang ni orang yang special Allah Ta'ala bagi kat dia. Tak ada. Nah, lagi orang yang mati syahid. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Ada syahid yang tergantung. Syahid dunia mati aksiden, syahid dunia. Mati lemah, syahid dunia. Mati dalam semayang, syahid dunia. Syahid akhirat mati mengandung, mati bersalin. Mati dalam ihram, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat, mati syahid yang dia tu perang di antara orang Islam dengan bukan Islam, syahid dunia akhirat. Mati syahid tertangguh ataupun syahid tergantung ni, mati syahid yang dia ada urusan yang penting tapi dia boleh selesai tapi dia tak selesai. Contoh dia hutang. Dia mati syahid tapi dia ada hutang. Allah Ta'ala tangguh syahid dah, tak bagi. Contoh dia, anak kita pergi belajar di luar negara, mati. Orang belajar ni mati syahid. Tiba-tiba dia punya hutang PTPTN tak selesai. Dia tak dapat, tangguh. Kena siksa tak? Kena siksa juga. Syahid ni pun dia banyak jenis tak? Hari tu pergi mengajar di mana satu tempat. Budak tu tanya, dia kata, ayah saya macam mana Ustaz? Ayah macam mana? Saya tanya. Ayah saya, dia mati, nama dia Syahid. Saya tak tahu nak kata. Dia, ayah dia nama Syahid, nak kata apa? Yang Syahid sungguh. Yang tu baru mati Syahid sungguh. Jadi kita minta dekat Allah, kan? Allahumma khtim lana, ya Allah matikan kami husnul khatimah, dalam keadaan mati yang baik. Pasal apa? Masuk dalam kubur, selesai je alam barzakh tu, hak lain semua senang. Tapi kalau di alam barzakh tu tak selesai, hak lain semua susah. Ni yang orang tak takut di kubur ni, kan? Lalu kubur beritahu kat malaikat pula. Dia kata malaikat tolong beritahu dekat, dia kata orang yang duk ada di atas. Malaikat tanya nak beritahu apa? Pertama dia kata, lubang kubur ni gelap. Habaq dekat orang atas yang nak mati masuk dalam kubur, tolong bawa lampu masuk dalam kubur. Malaikat tanya, lampu apa nak bawa? Beritahu dia suruh bawa Quran. Quran jadi lampu dalam kubur. Satu. Nombor dua, kubur bagi tahu kat malaikat. Dia kata habaq dekat depa yang nak mati. Kubur ni kotor. Ada selut, ada lipan, ada kalajengking, ada suja al-aqra. Bagi tahu dekat depa bawa tikar. Nak masuk duduk dalam kubur, bawa tikar. Malaikat tanya pula, tikar apa nak bawa? Nak bawa dalam kubur ni tikar apa? Amal soleh. Satu benda yang kita buat, kita tak ingat dah. Kita bagikan plekat kat orang, kita tak ingat dah. Kita bagi sedekah dekat orang, kita tak ingat dah, tak sebut dah. Dia jadi amal yang soleh. Kita sedekah, kita terlupa dah. Jadi tuan-tuan, banyak buat benda yang pada kita tak rasa nilai. Saya nak bagi contoh macam mana. Kalau tuan-tuan bubuh RM10, bubuh RM100 mungkin berasa, tapi bila bubuh RM1 tak berasa kan. Maksudnya bila kita bubuh. Nah, 2, 3, kubur bagi tahu. Kubur ni satu mahkamah yang tiap orang masuk tak boleh jawab soalan. Jadi bawa jawapan siap-siap daripada dunia. Malaikat tanya jawapan apa nak bawa. Bagi tahu dekat depa kalau nak senang jawab dalam kubur, la ilaha illallah. Itu jawapan yang mujmal untuk masuk dalam kubur. Maknanya hari-hari mau ada zikir la ilaha illallah. 4, kubur bagi tahu dalam kubur ni binatang banyak. Walaupun saat orang korek liang tu tak nampak, tapi bila tanam semua mai. Kalau jengking mai, lipan mai, suja al-aqra mai. Jadi dia kata kalau tak mau sakit, bawa ubat daripada dunia, bawa masuk dalam kubur. Malaikat tanya kubur, ubat apa nak bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ni 4 benda kubur dah bagi tahu siap dah untuk bawa. Pertama, Quran. Nah, tentang Quran ni umum.
Kan? Bukan dia ada khusus dia suruh baca sampai 30 juzuk pada ada. Baca apa yang boleh. Nombor 2, tikam. Apa dia? Amal soleh. Walaupun tuan-tuan ubah tin tengah jalan. Buang bangkai kucing tengah jalan supaya orang lain tak langgar. Buang donyok. Tuan-tuan, benda-benda tu kita buat. Kita bukan fikir barah. Kita buat betul kan? Tapi yang tu tolong besar. 3, la ilaha illallah. Nak jawab ma rabbuka, liman nabiyuka, lima qiblatuka. Nak tanya. Ma dinuka, semua nak tanya. 4, apa dia? Ubat dalam kubur. Bismillah. Rahmanir-Rahim. Ni 4 benda. Nah. Baik. Jadi dia kata bila nak bagi peringatan tu, pertama, bagi takut dengan akhirat. Yang kedua dia kata, taksir atas diri tu, tengok apa benda yang kita boleh buat. Ni 4 perkara ni. Di antara contoh dia. Kemudian dia kata apa? Ingatkan orang bahawasanya umur yang kita lalui ini dah terlampau banyak. Banyak macam mana? Apabila mana kamu diberi umur 20 tahun, kamu sudah tua. Kita umur 20 tua. Bila kamu diberi umur 40 tahun, waktu untuk mengenang kematian. Masuk umur 40, kena kenal kematian lah. Bila kamu diberi umur 60 tahun, adalah lebihan umur yang diberi supaya kamu sempat bertaubat dan balik kepada syurga Allah. 60 tak boleh minta ampun ke Allah, maknanya tak ada jalan dah nak masuk syurga. Ada orang umur 60, dia boleh semayang, tetapi tengok ramai orang boleh semayang, tapi dia cengih, dia tak boleh minta ampun ke Allah. Semayang boleh, tapi minta ampun tak boleh. Ingatkan, yang dilalui telah banyak terbuang dah. Telah banyak terbuang. Dan dia kata apa? Nasihat kepada orang supaya apa? Takut akan hilangnya keimanan. Jadi ni 4 benda nak kena bagi nasihat. Apakah ia mampu terus dalam keadaan kuat sehingga ke akhir hayatnya, dan ia juga sangat cemas dengan keadaan yang dilaluinya di saat kematiannya nanti, dan betapa pula ia menghadap malakul maut, malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, dan apakah ia akan mampu menjawab pertanyaan yang akan dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Nakir bukan nangkir. Nangkir tu bahasa kita nakir, tapi nangkir pun boleh, tak ada masalah. Baik, jadi dia bagi tahu dekat kita. Yang pertama, bila kita nak nasihat orang, bila kita ni terpaksa nasihat orang, terpaksa, jangan lupa yang pertama, jangan guna bahasa yang susah-susah. Direct terus. Terus ada kono, dia pun tak dapat apa. Dan bila nak nasihat, mestilah duduk di atas 4 tapak asas nasihat ni. 4 tapak asas kita nak nasihat orang ni. 4 tapak asas. Pertama, apa dia? Takut akan siksa akhirat. Kedua, amal mengikut kesesuaian diri kita. Ketiga, ingatkan bahawasanya kita dah banyak buang masa atas dunia. Keempat, macam mana kita perlu risau keimanan kita akan hilang sebelum kita balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 ni. Begitu pula ia merasa sedih. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Setakat tu dulu. Jadi malam ni kita masih boleh lipat lah tentu. Boleh kan? Esok ni kita tengok tang lipat tu. Tapi lah ni tak apa dah kan. Esok nak main mengajak pula ya, dia tengok video tu Dan ni video dah. Baik, jadi bila bukan masalah apa. Saya ada cadang kan kat tuan-tuan. Bukan cadang lah. InsyaAllah kita akan buat sungguh Habis saja kitab ni. Janji saya kat tuan-tuan, InsyaAllah kalau saya panjang umur, tuan-tuan tak mati, saya pun tak mati, kita makan nasi biryani kibas. Saya nak sembelih kibas. Habis ya kitab ni, kita makan kibas. Kan? Tapi dia duk ulang nampak kaya lambat lagi. Langkau noh. Langkau tu tak apa kan. Saya nak jawab ke Tuhan tu macam mana? Buat gitu. Baik Jadi dalam kita bicara tentang nasihat ke-23. Nasihat ke-23 dia kata dekat kita apa dia? Tinggalkan 4 perkara.
Bila kita dah pandai, kita dah berjalan, umur kita dah dewasa, 4 perkara ni mesti kena tinggal. Apa dia pertama? Pertama, tinggal berbantah. Jangan lawan dengan orang, walaupun kita duduk di pihak yang betul, itu salah lawan lah. Terutamanya, 2 pihak. Satu tok guru, nombor 2 mak ayah. Sampai mati pun lawan tak menang. Mak ayah ni maksudnya orang tua sekali ya. Orang yang tua pada kita. Lawan macam mana pun takkan menang. Pasal Allah duduk di pihak mereka. Satu. Kemudian yang kedua, dia kata dekat kita, kan, tinggalkan apa? Tinggalkan nak menasihat orang bila tak perlu. Nah, yang kedua, jangan nasihat orang bila tak perlu. Kita kena rasa risau pasal nasihat orang ni, bila kita nak nasihat orang, dia akan mai kepada kita kepelbagaian penyakit. Kerana selagi mana kita tak cukup masak ilmu kita, amalan kita tak cukup masak. Tadi saya beritahu bila bainahuma fi sittati ayyam, 60 hari masak ilmu tu baru kita boleh cerita orang. Tetapi bila orang mai dekat kita, mai dia suruh nasihat juga. Yang pertama, tolong ingat, jangan menggunakan perkara jangan menggunakan ayat-ayat yang susah, bagi ayat yang senang. Nah, kemudian bila nak beri nasihat, mestilah menggunakan 4 tapak asas yang Imam Ghazali bagi dekat kita. Nah, banyaklah tu malam ni, kan? Banyak tu malam ni. Kira-kira lebih pada kibah lagi malam ni. Saya ingat macam unta lah. Kan? Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita, kan, untuk menasihati diri kita dulu. Selama 60 hari, satu amalan jangan tinggal. 60 hari baru tukar. Kalau la ilaha illallah 60 hari dulu baru tukar. Nak berzikir lain pula. Kalau sembahyang sunat 60 hari dulu baru tukar. Nah, baru tukar. Tukar tu maksudnya tambah. Bukan tukar tu tukar pi amalan lain, amalan tu tak buat dah, tak jadi. Baru kita boleh sebut ke orang. Orang tanya, macam mana rasa ni? Saya duk buat la ilaha illallah, baru boleh cerita. Saya duk sembahyang di awal waktu, baru boleh cerita. Tapi selagi belum cukup 60 hari, jangan pernah cerita kat orang. Kerana kalau hari ni cerita, esok insya-Allah tak boleh buat. Kerana banyak ujian dia. Banyak ujian dia. Nah, baik, Allah wa rasuluhu a'lam bil muradihi. Kita tunggu dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana ya Allah, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdina siratikal mustaqim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك وجودك وكرامك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.